dengan Datuk? Dia secara keseluruhannya, dia bermula dengan satu angkatan, di mana dia mula dengan tomahan bahawa kononnya orang-orang atasan telah disebut dengan rasuah, dan sampai sehingga 2 adun MCA pun diheret dan dikatakan telah pun diselesaikan, kautim dan sebagainya. Ini bukan sedikit, ini bukan sedikit sebanyak, jadi telah menyebabkan bahang kemarahan. Sebab sekarang budaya orang membenci rasuah amat tinggi dan kurang toleransi dan rasuah. Lebih-lebih lagi isu-isu global sekarang, rasuah dan alam sekitar, bukan lagi demokrasi atau hak asasi manusia. So, bila kita sebut satu rasuah, 2 alam sekitar, ini adalah satu combination, satu formula yang telah berjaya menjatuhkan negara-negara seperti di Arab yang mempunyai kuasa-kuasa diktator. Jadi mula dikatakan sampai institusi diraja pun kita direheret, dan sampai dalam Facebook, melalui email satu hala dan sebagainya. Masalah bila kita beranggapan perkara ini tidak berasas dan kita tidak menghiraukan, lama-lama ia sudah berkembang menjadi suatu kenyataan yang berlandaskan tomahan. Baru kita nak masuk untuk menceritakan, payah, sebab emosi, sentimen ni kita akan mengatakan si Anu ini telah ditipu. Si Anu ini kita soal menjadi dia punya maruah dia sendiri. Jadi penipuan-penipuan yang berlaku, satu, kerajaan tidak boleh dipercayai, UMNO terlalu rakus, pemimpin-pemimpin UMNO, pegawai-pegawai kerajaan kononnya Melayu, bodoh, makan rasuah dan sebagainya. Ini semua ada berbau perkauman. Dan pergerakan dimulakan pula dalam rangkaian gereja, diterajui oleh golongan-golongan melalui rangkaian gereja yang mempunyai ramai bekas-bekas cikgu dan sebagainya. Dan golongan-golongan ini memang dia orang alim, suci dan sebagainya. Tiba-tiba mereka membuat satu pendirian atau mereka menyampaikan fakta-fakta yang telah dipertablikkan. Tomahan-tomahan orang akan percaya. Misalnya dalam kes Linus ini, kononnya kita mengikut piawaian negeri China. Salah. Kita tidak mengikut piawaian negeri China. 2, kononnya Amerika pun menolak industri ini. Kerana industri ini semua dunia tak mau. Sampai negeri China telah tutup kilang-kilang. Tapi kita pula Malaysia telah menggadaikan keselamatan rakyat. Ini yang membuat orang marah. Dan semua ini tidak berasas, kerana di Amerika molekop cuma menutup kerana dari segi kos tidak dapat menandingi negeri China. Kerana negeri China pada sebelum ini tidak mengikut piawaian. Jadi itu satu ketidakbenaran. Kedua, mengatakan Australia telah menolak industri ini, tetapi kita pula mengambil kerana kita tak ada pelaburan, semata-mata FDI. Itu juga satu penipuan, kerana mula-mula saya pun termakan dengan penipuannya. Saya pun marah. Kalau ini berlaku, saya pun akan turut dalam demonstrasi, membantah dan sebagainya. Tetapi bila saya membawa isu-isu ini di perjumpaan dengan Menteri Kesihatan, Menteri MITI dan juga Menteri Sains dan Teknologi dan juga AILB, saya rasa banyak-banyak fakta-fakta yang tidak benar telah diputar dan kita semula on the ground. So terpaksa saya play the devil advocate untuk menceritakan apa dia isu, apa dia tomahan. Bila saya cuba menjelaskan dan membezakan antara tomahan, penipuan dan fakta, saya telah dilihat sebagai pro-liners ataupun dianggap sebagai mempertahankan liners. Walau saya masih pro rakyat dan saya masih mempertahankan keselamatan rakyat seperti yang telah disarankan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, bahawa kita tidak boleh menggadaikan keselamatan orang awam dan kita tidak boleh tidak mengikut piawaian-piawaian kepakaran. Dan setelah kita mengadakan
ahli panel independen yang telah dituntut oleh MCA, saya mempunyai keyakinan bahawa kerajaan di bawah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Najib bersungguh-sungguh ingin menyelesaikan masalah ini, tetapi kita perlu aku pada undang-undang antarabangsa, pada etika pelaporan dan sebagainya. Kerana kita tidak boleh bila kita peringkat awalan membenarkan dan tiba-tiba kita menolak semata-mata atas tekanan. Terpaksa kalau kita menolak, kita kena menolak ataupun tidak membenarkan lesen pada tahap tertentu bila piawaian-piawaian tertentu tidak dapat diikuti oleh liners, ataupun kita cuma boleh mengenakan syarat yang lebih ketat. Jadi kalau kita tengok dalam YouTube Fuzia di Kampung Beluka Besar sendiri, dia Yang Berhormat sendiri mengatakan bodoh tak bodoh pemimpin UMNO ni. Dan beliau pun telah banyak membuat tomahan-tomahan dalam ucapan-ucapan. Jadi saya berani mengatakan dan mencabar bahawa banyak tomahan-tomahan beliau, yang saya berani mencabar untuk berbahas bahawa Fuzia telah gagal sebagai satu ahli parlimen yang bertanggungjawab. Bahawa YB Fuzia telah mendahului kepentingan politik tanpa mendahului keselamatan dan tanggungjawab kepada the state ataupun negara kita. Ini termasuk kita mestilah mempunyai tanggungjawab dalam apa jua kata, bahasa, tindakan dan provokasi kita. Kenapa selalu saya tanya, kenapa Fuzia mendiam diri sehingga bila pihak kerajaan tempatan meluluskan pelan-pelan terhadap factory, dekat-dekat nak plan sudah nak kilang telah nak complete, baru kita mewah-wahkan kononnya perkara projek ini diadakan secara orang cakap secara diam-diam. Walau ini juga tidak benar, kerana kerajaan dan agensi-agensi kerajaan telah pun memberi taklimat kepada wakil rakyat. Kalau taklimat diberi kepada wakil rakyat, ini bermakna rakyat telah diwakili oleh wakil rakyat. Adalah sampai pada wakil rakyat untuk sampaikan kepada rakyat. Adalah sampai tanggungjawab wakil rakyat untuk engage the public and dapat feedback. Dan bila saya tengok blog Fuzia dalam tahun 2008, ada warga-warga Kuantan yang merasa risau dan tidak selesa dengan liners dalam menyampaikan bahawa mereka tidak setuju dengan liners. Dan Fuzia dalam blog beliau telah memberi kepastian bahawa mereka will look into it, akan tubuhkan jawatan kuasa. Tapi setahu saya 3 tahun dan di Kuantan kita tak ada apa-apa taklimat maupun engagement. Sebab kalau memang perkara ini berlaku, I will be one of them who want to participate, sebab kita mahu tahu. 2, sebagai ahli parlimen, YB Fuzia tidak pernah membangkitkan dalam parlimen secara khusus soalan-soalan khusus di parlimen, walaupun persidangan selama 3 tahun. Dan beliau mengatakan beliau pernah bawa di parlimen. Bila saya tengok, itu cuma perbahasan sepintas laut lalu dalam jawatan kuasa alam sekitar. Itulah yang dibawa. Dan yang kali kedua, semasa selepas insiden dekat Jepun, baru beliau meneksploitasi. Satu, kerana beliau memerlukan modal politik kerana pilihan raya akan datang. Fuzia sememangnya telah gagal sebagai wakil rakyat yang mesra rakyat ataupun bekerja berkhidmat dengan rakyat. Saya bukan wakil rakyat, tapi saya berani mengatakan saya berkhidmat lebih daripada beliau sebagai wakil rakyat. Dan perkhidmatan serta dan sebagainya. So beliau memerlukan satu produk dan satu platform untuk menonjolkan diri sendiri. Dan saya rasa sedikit sebanyak beliau telah berjaya menggunakan isu liners ini untuk mengapikan emosi rakyat, untuk menyebabkan rakyat sekarang marah dan benci dengan kerajaan tanpa asas, kerana kerajaan cuma membuat keputusan berlandaskan proses-proses tertentu. MITI dari segi pelaporan, Majlis Perbandaran Kuantan dari segi plan-plan perancangan tempatan, kerajaan negeri dengan kerajaan negerinya. Dan kita masih lagi mempunyai banyak proses keputusan di mana kerajaan masih boleh menolak ataupun tidak membenarkan proses perkilangan nadir bumi ini.
kerana syarat-syarat tertentu, lebih-lebih lagi dari segi disposal of the waste. Itu yang menjadi sekarang isu sebenarnya, disposal of the waste. Dari segi radioaktif dan sebagainya, semua orang sudah jelas. Jadi bila mula-mula Fuzia mengeksploitasikan isu dengan mengatakan radioaktif, seakan-akan Lenas disamakan dengan kilang di Jepun yang itu nuclear reactor. Jadi Fukushima, jadi itu telah menyebabkan ramai orang takut dan khawatir. Dan apabila orang telah dapat membezakan, sehingga ahli Parlimen PAS Hulu Langat, Dr. Jack Rosely, pakar radiologis, keluar mengatakan memang ini adalah dari segi piawaian, kepakaran beliau adalah selamat, dan beliau tidak dapat teruskan membenarkan orang politik menganiayai ataupun menipu rakyat dengan fakta-fakta yang tidak berasaskan kepakaran. Jadi bila orang ramai sudah lebih lega, lebih selesa, sehingga Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Kuantan mengadakan satu majlis jamaah, cuma 400 orang keluar saja. 400 orang itu termasuk pendatang-pendatang yang diimport dari luar Kuantan. Jadi perlulah Pakatan mencari strategi untuk menggunakan isu ini ataupun memperkembangkan isu Lenas kepada himpun atau green. Kerana bila cakap alam sekitar, memang pasaran alam sekitar tinggi sekarang. Kalau pasaran anti rasuah pun tinggi. Jadi pada pendapat saya, himpun ini adalah telah diperalatkan demi agenda politik Pakatan. Kerana Pakatan sebelum 2008 telah menggunakan Bersih dan Hindraf. Kali ini Pakatan menggunakan Bersih dan juga akan tambah dengan isu himpun. Jadi himpun ini adalah semata-mata satu senjata untuk menggembelingkan angkatan-angkatan Pakatan dan juga mengapi-apikan emosi-emosi rakyat semata-mata untuk menjatuhkan kerajaan yang telah dipilih oleh rakyat, telah diberi mandat oleh rakyat. Jadi saya bertanya, persoalan saya, mengapakah kerja Pakatan semata-mata ingin merebut kuasa Putrajaya, walau rakyat cuma memperkasakan Pakatan sebagai satu untuk memain peranan sebagai pembangkang yang berkesan. Jadi saya perlulah kita berwaspada, kerana sekarang strategi menggunakan rasuah dan strategi menggunakan alam sekitar semata-mata untuk memprovokasi dan mengadu dombakan rakyat dengan rakyat amatlah berbahaya. Kerana bila ini berlaku, bila kita terlalu emosi dan kita terlalu diapikan dengan emosi, kita mungkin hilang sasar ataupun hilang penumpuan kita pada penyelesaian masalah, yang di mana dalam zaman ini bila kita berhadapan dengan masalah-masalah ekonomi global dan sebagainya, kita perlu mengebelingkan tenaga kita, masa kerajaan dan sebagainya untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi dunia yang akan secara langsung menyebabkan keselesaan dan kesejahteraan rakyat keseluruhannya. Jadi saya menyarankan maupun Barisan Nasional ataupun Pakatan, biarlah kita wakil rakyat, ahli-ahli parlimen dan sebagainya menangani isu-isu berlandaskan fakta, susunan dan kepakaran, dan bukanlah confuse rakyat, kerana rakyat sekarang sudah diapikan dengan emosi-emosi yang berkecamuk, dan ini amat berbahaya sekali. Kerana jangan kita meremehkan harmoni yang telah kita pupuk selama ini. Harmoni yang dipupuk boleh dirobohkan dan dirosak, dibinasakan dalam sekejap masa sahaja.